Usul keenam ialah menyatakan pendapat setelah meneliti, merenung dan mengkaji Al-Quran berpandukan usul-usul yang tersebut di atas. Allah mengurniakan akal kepada manusia. Al-Quran pula menggesa manusia menggunakan akalnya. Maka seseorang ahli tafsir hendaklah sentiasa menggunakan akal dalam kajiannya terhadap Al-Quran. Dengan menggunakan akal, wujudlah kefahaman yang mendalam tentang agama, tafaqquh fid din. Lihatlah bagaimana doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Ibnu Abbas, seorang yang kemudiannya terbilang sebagai tokoh utama dalam tafsir. Bukankah baginda mendoakan agar beliau mendapat kefahaman yang mendalam tentang agama dan agar diajar Allah kepadanya ilmu tafsir Al-Quran? Begini doanya: Allahumma faqihhu fid din wa'allimhu at-ta'wil. Bermaksud, ya Allah, kurniakanlah kepadanya, yakni kepada Ibnu Abbas, kefahaman yang mendalam tentang agama dan ajarlah dia ilmu tafsir Al-Quran. At-ta'wil itu maksudnya ilmu tafsir Al-Quran. Sayyidina Ali pernah berkata, tidak ada apa-apa ilmu khusus atau rahsia pada kami selain kefahaman tentang Al-Quran yang Allah kurniakan kepada seseorang, illa fahman yu'tihi Allahu rajulan fil Quran. Kata-kata Sayyidina Ali ini selain menolak dakwaan golongan batiniyah, menonjolkan juga betapa istimewanya kefahaman hasil kajian terhadap Al-Quran dengan menggunakan akal fikiran. Kefahaman dan pemahaman Al-Quran secara mendalam itulah sebenarnya yang dikatakan tafsir Al-Quran menggunakan fikiran. At-tafsiru bir-ra'yi. At-tafsir bir-ra'yi. Itulah yang dimaksudkan dengan tafsir bir-ra'yi. Artinya seseorang itu, ahli tafsir itu, dia buat kajian yang mendalam. Mana setelah dia ni cukup, seorang yang cukup syarat dia, buat kajian yang mendalam dengan menggunakan segala kaedah yang telah disebutkan sebelum ini, usul sebelum ini, tafsir Quran dengan Quran, tafsir Quran dengan hadis sahih, tafsir Quran dengan pendapat sahabat, pendapat tabi'in, semua ambil kira tu. Tafsir Quran mengikut bahasa Arab, sejauh mana bahasa boleh pergi, dia tak lari daripada situ. Lepas tu dia guna fikiran dia. Sekiranya tak ada dalam semua tadi, tak ada, maka dia guna fikiran. Guna fikiran itulah hasil ijtihad, itulah yang dikatakan ra'yu atau at-tafsir bir-ra'yi. Tafsir Al-Quran dengan fikiran. Tafsir Quran dengan fikiran ni banyak macam pula. Banyak macam pula. Ada orang tak langsung tafsir bir-ra'yi ni, ada juga. Ada orang yang menggunakan tafsir bir-ra'yi ni dengan fikiran ni dengan seluas-luasnya, sebebas-bebasnya, sehingga macam-macam lah berlaku kerosakan dalam agama ni akibat tafsir Quran lah juga. Jadi tidak terkawal. Hak semolek-moleknya kita kena faham molek. Gapa tafsir bir-ra'yi, macam mana yang diterima oleh ulama-ulama kita, dan macam mana pula tafsir bir-ra'yi yang tidak diterima oleh ulama-ulama kita. Biar ada garis panduan, biar ada satu kaedah, dia kena ada. Itulah yang dilakukan oleh ulama-ulama kita.
Tafsir Al-Quran menggunakan fikiran yang betul, menggunakan kaedah-kaedah yang betul, itu dapat dipanggil at-tafsir bir-ra'yil mahmud. Tafsir menggunakan fikiran yang terpuji. Memang bagus, terpuji. Yang kedua ialah at-tafsir bir-ra'yil madhmum. Tafsir Al-Quran menggunakan fikiran yang tercela. Ni tak molek. Hak ni tak molek. Jadi hak sederhana tu, hak itulah hak moleknya. Guna fikiran tu mesti kita boleh katakan kita tafsir hak besar-besar ni hampir-hampir tak ada yang langsung tak guna fikiran. Langsung tak guna fikiran. Dia mesti kena guna juga ke mana-mana pun. Dalam nak menilai hadis, nak kalau hadis lah, tafsir dengan bil ma'thur, dengan hadis-hadis pun, hadis-hadis tu dia mari dengan sanak-sanak dia, perawi-perawi dia, siapa perawi dia, kena fikir, kena guna juga fikiran. Tak ada kata tak ada guna langsung fikiran. Bukan semua masalah ni, dunia ni, hidup ni telah selesai dengan hadis dan dengan aqwal sahabat dan tabi'in semuanya. Tak ada, bukan semua. Jadi dengan sebab itu perlu ada guna fikiran. Dan cara guna fikiran ini, benda ni tidak salah. Ketika Nabi SAW hantar Mu'adz bin Jabal nak pergi ke Yaman, dia tanya, bagaimana kalau kamu menghadapi sesuatu masalah, atau kamu nak menghukum, kamu nak hukum berdasarkan apa dia? Dia kata berdasarkan kitabullah. Kalau tak ada, dia kata berdasarkan hadis. Kalau tak ada hadis, dia kata ajtahidu ra'yi wala alu. Ajtahidu ra'yi wala alu. Saya akan menggunakan ijtihad, fikiran saya, dan tidak akan cuai lah, tidak akan cuai dalam menggunakannya. Akan guna sepenuhnya, betul-betul lah, habis lah kita kata. Guna waktu Nabi SAW puji dia, dan Nabi SAW kata, puji Allah kerana telah memberi petunjuk, hidayah kepada utusan dia yang dia nak hantar ni, serupa dengan yang dikehendaki oleh Allah. Itu dia puji. Daripada sini tubik lah hak tadi tu yang dikatakan tafsir bil ra'yi tu. Kalau dalam perkara hukum, dalam nak menyelesaikan masalah, gitu caranya yang Nabi SAW tunjukkan kepada sahabat-sahabat. Mula-mula tengok Quran dulu, begitu juga dengan tafsir. Lepas tu kalau tak ada dalam Quran, tengok hadis. Kalau ada, mana selesai situ lah. Kalau ada selesai situ lah. Di peringkat mana ada tu? Ada dalam Quran sendiri penyelesaiannya, selesai lah. Kalau tak ada situ, pergi kepada hadis. Kalau sudah ada dalam hadis, selesai. Cuma dari segi hak seni-seni dia tu, nak menggambarkan apa yang tersebut dalam hadis, dalam Quran itu pun kena guna fikiran juga. Jadi hak tak boleh guna fikiran ni, fikiran semata-mata. Kalau orang kita panggil guna loya buruk, jadi loya buruk. Guna fikiran semata-mata dengan tidak berpandukan kepada kaedah-kaedah agama. Itu yang dimaksudkan dengan tafsir dengan fikiran yang tercela. Tak boleh lagu tu. Salah kalau lagu tu. Walaupun sudah ada garis panduan ni banyak, tapi banyak juga kita temui dalam masyarakat kita, umat Islam di mana-mana lah penyelewengan tu banyak. Penyelewengan banyak. Tak apa, kita pergi lagi. Kita pergi lagi tengok peringatan muka surat 11 tu. Perlu sekali dipahami dengan baik pengertian mentafsir Al-Quran dengan menggunakan fikiran. Sesetengah orang mengharamkan semua bentuk tafsir yang menggunakan akal fikiran. Sesetengah yang lain pula mengambil kesempatan daripadanya dan bertindak mentafsirkan Al-Quran dengan sewenang-wenang dan sesuka hati. Imam Ibn Taymiyah di dalam muqaddimah usul tafsirnya telah menulis beberapa panduan penting berhubung dengan perkara ini. Penulis akan menyaringnya
menggunakan bahasa yang mudah dan ringkas. Kata beliau, tafsir menggunakan fikiran terbahagi kepada dua yang kita sebut tadilah. Tafsir menggunakan fikiran yang terpuji. At-tafsir birra'yil mahmud. Ini walaupun dia sebut, kita ambil dia seorang, sebenarnya orang lain pun sebut gitu juga. Ramai boleh katakan semua terima lagu ni. Umumnya lah yang terima tafsir birra'yi ni dia bahagi kepada dua. Bukan Ibn Taymiyah saja, orang lain pun gitu juga. B. Tafsir menggunakan fikiran yang tercela. Lagu ni tak boleh, memang tercela dalam agama, satu kesalahan. Bukan tak boleh pahala duduk tafsir Quran, dosa pula. Dosanya bukan dosa kecil-kecil, dosa besar. Tapi kalau guna fikiran, kena molek, tu terpuji, tu boleh pahala besar tu. Sebab apa? Dia bukan berkait dengan dia saja, orang lain yang nak ikut tu jadi mendapat ikutan yang baik. Tafsir menggunakan fikiran yang terpuji ialah mentafsir sesuatu ayat Al-Quran secara bersepadu dengan cara mengemukakan ayat-ayat lain yang ada kaitan dengannya, mengemukakan hadis-hadis sahih yang membantu penafsirannya, di samping membatalkan hadis-hadis dhaif dan maudhu' yang dikaitkan dengannya, menyebutkan ijma' sahabat jika ada, membawa beberapa pendapat mereka dan mentarjihkan mana yang rajih daripadanya. Kalau ada beberapa pendapat, mana yang lebih molek, mana yang lebih kemah, yang lebih kuat, kita nyatakan. Ni panduan ini untuk orang nak jadi ahli tafsir. Untuk orang ramai ni, dia payah nak jadi juga ahli tafsir tu, dia boleh memilih. Itu maksud kita nak ayat ni. Dia nak pilih tafsir tu, tafsir lagu mana. Dia kena tahu dia tafsir yang guna kaedah ni lah. Pengarang dia tu pakai cara ni, baru dia selamat. Memanglah dia tak boleh nak tafsir sendiri, dia orang biasa. Dia satu syarat pun tak ada. Kita kata apa kalau banyak lagi, tapi sekurang-kurangnya dia tahu benda apa yang sepatutnya ada pada seseorang pentafsir. Ahli tafsir tu dia kena ada gapo, dia kena pakai kaedah lagu mana. Hak mana-mana orang duduk pakai, orang kata tafsir yang mu'tabar, tafsir mu'tabar ni lagu mana? Lagu ni lah dia ikut syarat ni. Jadi kita pakai hak tu lah. Jangan ikut serah orang unjuk kita tafsir. Nasib baiklah tempat kita ni terkawal juga, sebab tak banyak pun orang buat tafsir. Jadi tak banyak, jadi tak ada banyak lah. Tapi kalau dalam bahasa Arab tu macam-macam lah ada. Hak betul, hak tak betul, kita nak tahu mana, nak menilai lah macam mana. Atau seperti dalam bahasa Urdu misalnya, selain daripada bahasa Arab, hak paling banyak tafsir ni selain daripada bahasa Arab, bahasa Urdu. Kalau lah ni lebih kurang 1000 dah ada tafsir dalam bahasa Urdu saja. Dia ada tu macam-macam lah. Tidak kata ada tu molek belaka. Tak. Ada hak teruk, paling teruk, hak tak ada dalam bahasa Arab ada. Cara dia pusing tu, teruk. Jadi kalau orang pakai hak tu jadi menyeleweng. Dia kata dia pakai Quran, dia kata dia Islam, tapi jadi tidak Islam bila pakai hak cara dia tu. Bercanggah teruk. Kalau dia pergi ke tempat lain, jumpa dengan orang Islam lain, lagu lain lah, semayangnya lain, puasanya lain, semua lain. Padahal tafsir juga. Itu akibatnya. Tempat kita ni tidak ada banyak, jadi kita tak boleh nak dibuat perbandingan sangat lah. Dah hak masyhur gitu je lah, sekadar tu. Menyatakan pendapat tabi'in yang boleh dan tidak boleh dijadikan dalil, membincangkannya berdasarkan kaedah bahasa Arab secara tuntas. Lalu tuntas ya, bahasa baru kan, bahasa lama tapi orang baru guna secara menyeluruh lah. Pasal dia nak ganti komprehensif Inggeris tu, buat Melayu boleh juga, menyeluruh.
lalu mengemukakan pendapat atau membuat kesimpulan dan keputusan berdasarkan dalil-dalil yang kukuh dan teguh. Mentafsirkan Al-Quran dengan cara seperti itulah yang dikatakan tafsir menggunakan fikiran yang terpuji. Tafsir seperti ini memang terpuji dan menjamin kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Memang lebih lah. Kalau kita itu dalam masyarakat Islam ni pun beratus tahun orang duduk pakar. Kira-kiranya orang duduk pakar tu boleh semua lah pahala kepada pengarang dia tu. Dia mati selama mana dah 1000 tahun dulu, boleh semua dia. Itu kelebihannya. Di sisi Allah pun memang begitu, di sisi manusia pun kita tengok orang duduk pakat tu. Ada pun hak tak betul tu orang jadi tolak lah. Lama kelamaannya begitulah. Tafsir menggunakan fikiran yang tercela pula ialah tafsir dengan menggunakan fikiran semata-mata tanpa menghiraukan segala usul yang telah disebutkan sebelum ini. Orang yang mentafsir Al-Quran menggunakan fikiran tercela akan mencari dalil-dalil atau sokongan-sokongan daripada Al-Quran untuk menyokong dan menguatkan sesuatu pahaman yang telah sedia ada padanya. Dia mengutamakan akalnya dan menolak hadis-hadis sahih yang bercanggah dengannya. Dia tidak percayakan mukjizat. Dia bahkan selalu saja menyalahi kaedah-kaedah bahasa Arab yang disepakati ahli-ahli bahasa. Pentafsir seperti ini bukan sekadar tercela, malah akan disiksa Allah di akhirat nanti. Ini kerana ia bukan sahaja menyesatkan dirinya, malah menyebabkan orang-orang lain juga sesat. Semoga Allah melindungi kita semua daripada perbuatan sebegini. Menurut Imam Ibn Taymiyah rahimahullah, perbuatan mentafsir Al-Quran dengan menggunakan akal semata-mata adalah haram. Wa amma tafsirul Quran bimujarradir ra'yi faharamun, kata dia. Begitu juga kata anak murid dia Ibnu Katsir di dalam tafsirnya yang masyhur tu, dia pun berpendapat begitu juga. Kalau guna fikiran semata-mata, itu memang tak boleh, salah lah, memang haram. Bila haram dosa, dosa buat juga, boleh menyakit lah, akan dihukum lah. Setelah menukilkan sekian banyak kata-kata sahabat dan tabi'in tentang tafsir menggunakan fikiran yang terpuji dan yang tercela, beliau berkata tidak salah mentafsirkan Al-Quran menggunakan fikiran yang terpuji itu. Mana ada ahli tafsir di dunia ini yang langsung tidak menggunakan fikirannya. Kemudian menyatakan pendapatnya ketika mentafsir Al-Quran. Kata beliau lagi, fa amma man takallama bima ya'lamu min dhalika lughatan wa syar'an fala haraja alaihi. Adapun orang yang mahir dalam bahasa Arab dan alim tentang syariat, maka tidak mengapa ia mentafsirkan Al-Quran menurut pendapatnya. Boleh. Dia sendiri pun yang ketat sangat tu, dia sendiri pun kata boleh. Tapi syaratnya kena cukup syarat lah. Cukup syarat. Jangan menyalahi syariat, jangan menyalahi bahasa Arab. Menyalahi bahasa Arab tu bukan makna semata-mata zahir bahasa Arab begitulah, mengambil kira dari semua sudut lah. Seperti yang kita telah bincangkan sebelum ini, apa maksudnya mentafsirkan Quran bimuqtadal qawaidil lughatil arabiyyah, itu apa makna? Itu kita telah bincang dah sebelum pada ni. Para ulama salaf akan memberikan pendapat mereka tentang sesuatu ayat Al-Quran jika mereka mempunyai pengetahuan tentangnya. Dalam keadaan mereka tidak mempunyai pengetahuan pula, mereka akan mendiamkan diri sahaja. Mendiamkan diri dalam keadaan anda mempunyai pengetahuan tentang Al-Quran adalah satu dosa besar. Ia termasuk dalam menyembunyikan agama Allah pula. Kalau kita tahu, kita tak ayat, dosa pula. Kalau kita tak tahu ayat, dosa juga, tak kena. Jadi tidak semestinya hak ada di dalam Quran nak tafsir tu.
Contohnya Ibnu Abbas sendiri, ni sahabat kan sendiri, dia tidak kata cari Quran, cari hadis, bila tak ada tu senyap semua, tak boleh bagi pendapat apa dah. Tidak, ada contohnya bahawa tafsir bil ra'yi ni boleh, iaitu Ibnu Abbas Ibnu Abbas ni kan kita sudah royak dah sebelum pada ni, dia ni anak murid khusus Sayyidina Umar. Selalu Sayyidina Umar bawa dia dalam majlis mesyuarat ke apa, orang-orang kata budak kecil bawa, dia kata bukan sebagai budak ni, lebih pada kita ni. Kalau nak tahu, tanya, mari kita tanya. Jadi pakat tanya, itu surah apa? An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apa makna surah ni? Apa makna surah ni? Maksud dia, itu ada ayat apa? Ada setengah tu senyap. Pasal dia pakai pendapat tu lah, kalau tak tahu jangan kecek. Senyap. Ada setengah tu dia pakai makna zahir. Zahir. Memanglah kita telah datang kebenaran, pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang ramai ada masuk Islam ni, berbondong-bondong masuk Islam. Lepas tu Tuhan suruh pujilah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan beristighfarlah engkau kepadanya, sesungguhnya dia tu maha innahu kana tawwaba. Dia tafsir gitu. Orang tanya Ibnu Abbas pula, dia kata tu betul tu. Tapi dia ada makna sekali lagi, Nabi SAW tak lama nak mati dah dia. Mau tengok mana adanya dalam hadis royak gitu. Dia bagi pendapat. Ayat ni kata bila turun ayat tu menunjukkan Nabi SAW nak mati. Ni surah ni habis dah. Bila datang kemenangan, pertolongan Allah, orang masuk Islam ramai-ramai, kira nak menghadap Tuhan, ingat Tuhan. Gitu kata dia. Sayyidina Umar kata, aku kata lagu tu juga, kata dia. Mana Sayyidina Umar faham lagu tu. Jadi orang lain baru ngaku, memang bisa sungguh lah. Jadi inilah salah satu contoh tafsir bil ra'yil ma'mud. Tafsir dengan pendapat yang terpuji. Seperti Ibnu Abbas tu. Bukan kata tak boleh langsung. Tak. Ada tu tak ada hadis pun. Tapi dia faham sendiri. Faham. Hak tu lah yang kita baca Sayyidina Ali kata tu, orang tanya ada kau Nabi bui ilmu khusus kepada dia tadi kan. Macam-macam lah orang kata kan. Kalau agak hanya benar lah cerita Sayyidina Ali ni. Ada Mushaf Fatimah lah, ada Jafar lah, macam-macam kitab tu jenis kitab. Jadi dia kata sebenarnya tak ada gapo, tak ada gapo yang ada pada dia selain daripada hak Tuhan beri kepada orang biasa lah. Illa fahman, pada muka surat 10 tadi, cuba kita tengok semua. Ni asar riwayat Bukhari, dalam Sahih Bukhari lah. Sayyidina Ali pernah berkata, tidak ada apa-apa ilmu khusus atau rahsia pada kami. Tak ada rahsia selain kefahaman tentang Al-Quran yang Allah kurniakan kepada seseorang. Dia kata tak ada selain daripada itu, kefahaman tentang Al-Quran yang Allah berikan kepada seseorang. Siapa saja Allah nak bagi, dia boleh. Orang hak zaman Nabi ke, selepas Nabi ke, akhir zaman ke, siapa-siapa Tuhan nak bui, dia boleh bui. Dan bila bui hak tu, satu kelebihan yang besar. Satu kelebihan yang besar tu jangan ada pada dia. Tak ada ni macam-macam orang panggil tarekat ni, tarekat gond siapa ke dia, siapa ke dia berlaku. Tak ada, dia tak ada ayat tu. Ada ni patu kitab-kitab gotung kitab god tak ada juga. Ada je kefahaman yang Tuhan beri yang mendalam tentang Quran, yang dia beri kepada sesiapa saja yang dia nak. Tu yang ada. Tak ada lah. Lepas tu dia kata dalam riwayat dia sebut, lepas tu ada dalam kertas ni hak saya simpan ni, dalam apa ni, sarung pedang. Dalam sarung pedang tu dia lipat kata dia bubuh dalam tu. Hak ni ada dalam tu ada hukum pasal dia, pasal god ni sikit je, tak banyak. Tu je ada Nabi bui. Hak lain tak ada tu. Ni kalau kita faham, apa ajalah pula kita tidak nak bahas ini lah. Illa fahman yu'tihi Allahu rajulan fil Quran. Ini bahasa ni
cara kecek ni orang panggil ta'kidul madhi bima yushbihud dham. Kalau orang belajar balaghah dia tahu dah. Ta'kidul madhi bima yushbihud dham. Ada satunya ta'kidud dham bima yushbihul madh. Ni tidak. Ni hak tu. Tapi kita tidak nak kecap panjang tu lah. Biarlah. Ni satu kelebihan. Nampak macam tak ada kelebihan, tapi sebenarnya itulah kelebihan yang besar. Dapat kefahaman tu. Dapat kefahaman itu satu kelebihan yang besar. Tapi nampak cara dia royak tu tak ada kecuali hak ni mana tak seberapa. Padahal tak seberapa tu lah sebenarnya hak hebatnya menyebabkan jadi dia tu lebih tu. Kalau kita tengok dalam kitab-kitab ulumul Quran dengan lebih terperinci, hak besar-besar lah. Hak ni muka ringkas. Hak Ibn Taymiyah buat ni dia ringkas usul tafsir. Dan kita pun bukan semuanya ambil dengan dia juga, tidak, semuanya sebahagian besarnya daripada hak dia ni, mukaddimah ni. Kalau kita baca kepada kitab-kitab tafsir yang lain, dia royak tafsir bil ra'yi itu terbahagi kepada berapa, dia boleh berlaku dengan sebab apa. Dia royak. Misalnya ini yang saya catat, at-tafsir bil ra'yi ahadu hadhihi al-wujuh al-khamsah. Tafsir bil ra'yi ini dia salah satu daripada 5 bentuk. Ini orang panggil tafsir bil ra'yi lah. Yang pertama, at-tafsir min ghairi husulil ulum allati yajuzu ma'aha at-tafsir. Tafsiran tanpa mempunyai ilmu yang mengharuskan seseorang itu mentafsirkan Al-Quran. Dia tak ada ilmu yang cukup lah, tak ada ilmu yang cukup. Dia, kalau dia bisa PhD dah sains, misalnya kita kata bahagian kimia, tak boleh juga, tak jadi hak tu. Hak ni ilmu yang diperlukan untuk mentafsirkan Al-Quran, dia tak ada. Hak tu sebagai tambahan, bolehlah sebagai tambahan ilmu-ilmu lain tu boleh. Hak asas yang tak dapat tidak, tak boleh, dia kena ada hak ni. Ada pun hak tadi yang tak ada pun dia boleh. Hak ni tak boleh kalau tak ada. Dia tak ada ilmu itu. Satu, secara ringkasnya. Yang kedua, tafsirul mutasyabih alladhi la ya'lamuhu illa Allah Ta'ala. Tafsir mutasyabih, mana suatu ayat yang tak jelas, yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuba semacam tekan semacam situ, tak boleh. Itu menyebabkan boleh jadi berlaku tafsir bil ra'yi lah. Dan banyak berlaku tu. Ia jadi salahnya kalau dia kata memang lagu ni, Tuhan tidak nak lain lah, lagu ni. Kalau nak lagu tu lagi parut lagi. Lagu tu lagi parut lagi. Misalnya kita kata salah satulah ayat-ayat mutasyabihat ni banyak. Salah satunya orang panggil huruf-huruf muqatta'at di permulaan setengah-setengah surah. Alif lam mim misalnya, alif lam ra dan sebagainya. Itu ada yang kata alif tu makna dia ringkasan kepada Allah, lam tu makna dia Jibril kan, wujud dia tu lam kan, Jibril. Mim tu Muhammad. Mana Quran ni mari daripada Allah melalui Jibril kepada Muhammad. Ini tafsir bil ra'yi tu. Kita tahu mana? Ada hadis ke, ada ke pun tak ada. Ada dalam Quran. Tafsir Quran dengan Quran. Hak kita pakai kaedah dah sebelum pada ni. Sebut dah. Ada? Tak ada. Dalam hadis yang sahih ada? Tak ada. Sahabat ada kata tak ada. Tabi'in ada kata begitu? Tak ada juga. Lepas tu kalau kita tanya, dia mau tahu mana gitu. Kalau lah kita kata Allah tu mula dia alih, nasabah dah. Mi mula dia Muhammad, nasabah juga. Tapi apa yang Jibril tu ambil lah, tidak jin. Apa tidak jin? Lah tu apa? Ambil ujung pula situ. Dia tak tengok ayat, dia payahlah. Dia kata memang tak lagu tu. Bisa dia. Jadi susah lah. Kalau kita tanya tu ya,
lekat dah. Sebab tu dia tak boleh. Hak senang tu tak usah. Hak senang. Surah Tuhan. Hak tu. Ini cara tafsir, khususnya cara salah begitulah. Surah Tuhan. Hak tu. Yang ketiga, التفسير المقرر للمذهب الفاسد بأن جعل المذهب أصلا والتفسير تابعا فيرد إليه بأن بأي طريق أمكن وإن كان ضعيفا. Iaitu tafsir yang dibuat untuk menyokong sesuatu pahaman, sesuatu aliran yang tak betul, aliran yang tak betul. Jadi dia tafsir tu memang nak kemah aliran itu, pahaman itu. Maknanya dengan menjadikan aliran pahaman dia tu sebagai asas, tafsir dia turut je. Tafsir nak kemah pahaman dia tu, bukan tafsir ni menjadi rujukan. Dia nak nilai pahaman dia tu, pegangan dia tu betul ke tak betul. Tengok Quran ada, ni dia ada dah pahaman dia yang tertentu. Lepas tu dia cari Quran hak mana hak sesuai dengan dia. Hak tidak sesuai ada sikit je, baik selalu. Hak lagu tu. Ini yang kedua. Dikembalikan kepada tafsiran itu dengan apa cara sekalipun, walaupun lemah pun dia pakai juga. Tak pernah sabar, tak masuk akal dia pakai juga. Ini satu cara juga. Banyaklah di zaman sosialis mula orang bawa Quran menunjukkan sosialis itu betul, tafsir Quran. Orang Syiah begitu juga. Dia tafsir ikut dia, ikut cara dia. Tak apa, kita tengok dulu. Yang keempat, takut panjang putus dulu kan. Ni dulu. Yang keempat, at-tafsir bi anna muradallah kadza ala al-qat'i min ghairi dalilin. Tafsir dengan mengatakan maksud Allah memang begini dengan putus. Dia tidak kata mungkin begini, tak, memang begini. Dia kata gitu, ini maksud Allah tanpa dalil. Kalau dia kata memang Allah maksud begini, ni dalil, tak apa lagu tu. Hak tu memang orang lain buat belaka lagu tu, ini dalilnya terang. Ni dah dia kata memang lagu ni, tapi tak ada dalil. Macam tadi lah, macam tadi kalau orang tu kata putus gitu, ni maksud dia alih, ni maksud dia Allah, la ni maksud dia Jibril, dan mi ni maksud dia Muhammad, memang lagu tu maksud dia. Hak tu orang lain tak betul belaka. Lepas tu dia dakwa macam-macam lah. Hak tu tak kira lah hak dakwa tu. Dia dakwa dia mimpi kau, dia jumpa dengan Nabi kau, dia gapo ikut dia lah. Hak tu tu tidak dalil hak tu. Tapi dia kemah hak dia tu tanpa dalil. Ya, orang ngaji kata tak ada dalil tu kalau lagu tu kalau beroyak mimpi misalnya, ada seorang tok guru mari royak ke dia lagu tu. Kalau Nabi sekalipun mari royak ke dia, tak boleh. Mimpi bukan hujah dalam agama, tak boleh pakai tu. Dia kata putus. Yang kelima, at-tafsir bil istihsan wal hawa. Tafsir menggunakan fikiran bahasa molek gitu, dan mengikut hawa nafsu. Dia serang molek gitu. Jadi dia tafsir gitu, mengikut fikiran semata-mata. Ni hak kita sebut ni dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, Jalaluddin As-Suyuti itu pun ada sebut. Dalam kitab Kashfuz Zunun oleh Haji Khalifah itu pun ada sebut. Kita lain pun ada juga, tapi rujukannya itu. Jadi kita balik semula kepada hak tadi. Kita nak bincang hak ni. Ada 5 bentuk tafsiran dengan pendapat yang tercela tu.
yang tercela, yang tak boleh, yang tidak diterima oleh ulama. Walaupun kata guna fikiran pun tak boleh lagu tu. Yang pertamanya tadi tafsir tanpa ada ilmu yang cukup, yang mengharuskan, membolehkan dia untuk mentafsirkan Al-Quran. Kita nak bagi contoh lah, contoh yang dalam kitab tu tak ada sebut. Goyak dulu tu, asas dia dulu. Misalnya dulu mungkin orang-orang kita Kelantan ni biasa dengar ilmu isi, biasa dengar. Orang-orang tua dulu dia tahu, sahukatlah lah ilmu isi. Ilmu isi ni dia dakwa hak orang ramai-ramai lah, kita ramai-ramai ni ikutlah setara mana pandai pun kulit belakang dia tu hak isi. Waktu dia pakai kulit, jadi dia kira bodoh lah. Kalau bodoh lah kita macam buah diri lah. Kita ni pakai kulit, dia tu hak pakai isinya. Maka orang panggil lah ilmu isi. Ilmu isi, nama tu boleh bertukar. Tempat-tempat lain pun ada juga seumpama tu, tapi nama dia lain lah, nama dia lain. Tempat kita contohnya pengamal ilmu isi, dia amalan dia aja sampai satu peringkat tak payah semaya. Itu isi, boleh isi dia tu. Tak payah semaya. Apa dalilnya? Dalil dia pun guna Quran juga. Hak tu yang pening tu pengikut dia. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sehingga datang kepadamu yakin. Mana bila yakin, dia dapat ilmu yakin, hakul yakin, kata ainul yakin, yakin sungguh lah. Jadi tak perlu semaya. Pasal apa? Itu Tuhan sendiri kata. Itulah. Ni kita nak ayat contoh ni. Dia tak kerti bahasa Arab tu. Dia tak kerti bahasa Arab. Memanglah betul bahasa Melayu yakin tu mari daripada perkataan Arab juga. Yakin tu lah. Tapi bahasa Arab ni yakin ni banyak mana. Bukan satu. Sini pakai gin. Bahasa tu bukan bahasa biasa-biasa ni. Kita kata biasa nak beli sayur, nak beli daging, kecek-kecek gitu tak boleh. Dia kena dalam ngaji bahasa sungguh. Biar boleh faham. Yakin sini makna gam. Yang di pasal tu kalau gitu. Jadi dia kata yakin. Jadi bila yakin, dia sapalah. Lepas tu apa guru kita tak mai. Kita kena mai lagi. Pasal kita tak sapa makam yakin tu lah. Bila sapa makam tu tak perlu dah. Jadi tu guru kita tu dia tak semaya pasal dia sudah sapa makom tu. Itu faham dia, ajaran dia, ilmu isi. 70-an dulu heboh lah, ilmu isi. Lepas tu dia kokok tak ada gitu lah. Salah ni. Di luar negara pun ada juga macam tu. Dia pegang ayat tu juga, dia pun ada kait juga dengan hak luar ni, bukan sini saja. Cuma nama dia berbeza-beza lah. Orang panggil tafsiran batiniyah, puak-puak batiniyah. Cara lagu ni batin, dia bukan zahir tak batin, dia kira dia isilah kita kan. Ini tak betul. Yakin di situ bukan dengan makna yakin ni hak kita bahasa kita, jadi bahasa kita tu yakin tu, percaya tu, bukan makna lagu tu. Sebab kalau kita fikir, kita tengok kita hak mengaji cara hak betul, cara ahli sunnah yang betul, tengok Nabi adakah dalam hidup ni dia berhenti maya? Kita kena tengok sunnah Nabi. Tengok sunnah Nabi, ada ke satu peringkat jadi yakin dia tu, lepas tu dia berhenti maya, tak maya? Ada ke tak ada? Tak ada. Hak adanya uzur dah. Uzur maya ni bukan semaya seorang, semaya jemaah tu, jaga tu, orang apa-apa tu, kaki ni tanah, kaki bukan pijak, tanah. Pakai pegang ni, sahabat ni, pegang ni, pegang bahawa ni, pegang ni, pergi semaya lah. Siapa kau nak mati lah kita kata, tak tinggal. Ada ketikanya pergi semaya duduk, sahabat duduk di belakang, tak berhenti semaya. Jadi Nabi ni tak pernah yakin kau. Situ masalahnya. Nabi hak paling tinggi sekali.
Maknanya tak pernah yakin, sebab dia tak pernah tinggal semaya. Jadi kita ni cara kita kira dengan hak sunnah tu. Kita kena kira hak tu, tak boleh tinggal tu. Jadi setara Nabi hak lebih gitu mah tu pun tak tinggal semaya. Kita ni setara mana? Lebih tu guru kita lah pada Nabi kan lagu tu. Situ salah lah. Menyeleweng lah. Ada sahabat hebat kan sahabat. Biar tunjuk seorang kalau ada sahabat siapa makam yakin tu dia tak semaya sebab yakin tadi tak sembah Tuhan. Ada? Tak ada. Tak boleh nak mari bukti. Sebanyak-banyak hadis, sebanyak-banyak asar dalam kitab-kitab kita, tak ada seorang pun sebut mereka itu berhenti daripada sembahyang. Padahalnya tinggi tak kira lah, tinggi, sanggup kerana Islam segala-galanya, habis hayat ni untuk Islam pun tak tinggal. Kita bagi kau tu dari segi bahasa tak kena juga. Dari segi bahasa, dia bahasa Arab ni dalam kita kata nak jadi kaya, nego nak jadi kaya, mesti kah? Yakin kah? Tak yakin. Ni untuk ngaji ramai-ramai ni, dia yakin kah dia jadi pandai, jadi alim? Saya tak yakin. Kita buat kerja apa-apa, yakin kah kita dapat untung? Tak yakin. Benar hak yakin, hak tak ada syak, gapo dia mati. Kita sihat, boleh jadi sakit goni, yakin? Tak yakin. Bila kena tu barulah ya Allah, kena barah rupanya, kena sakit jantung rupanya, kena goni. Sebelum tu tak ada sebenarnya yakin. Tak mesti. Kalau ada penyakit barah, orang ni mesti kena. Tak mesti. Berapa ramai orang tidak kena barah pun. Jadi kita kata mati kena sakit barah, tak goni. Tak pasti belaka tu. Jadi kaya kena bunuh sebab tengok orang ada kena bunuh. Mesti ke tu? Tak mesti. Semua tak pasti. Hak mestinya mati. Hak tu mesti. Dia gapo? Dia siapa? Bila pun. Sampai dulu, kau sampai learn ni, kau akan datang. Tu mesti. Sebab itu bahasa Arab dia guna mati tu perkataan yakin. Salah satu perkataan untuk mati ialah al-yaqin dalam bahasa Arab. Sebab itu dia guna sebab itu pasti. Hak lain tak pasti belaka. Semua yang gapo pun. Menikah kata menikah boleh anak, mesti boleh anak. Tak pasti, tak yakin. Pak kita kata umur 65, anak kita mesti ke umur 65? Tak mesti. Tak ada mesti belaka. Hak mesti mati. Tak ketahui bila. Hak tu mesti. Kita tengok pula, kena tengok. Sebab tu kata Quran ni dia tengok setepak gitu. Tengok lain. Ya apa ya Nabi tak pakai spodemo tu apa? Kalau kita tengok lain dalam Quran sebut ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al khaidin hatta atana al-yaqin. Apa ni? Ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al khaidin hatta atana al-yaqin. Apa ni? Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Itu ada ayat. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin. Itu ayat dia ada beberapa tu. Bapa mereka tanya orang yang masuk neraka sakar, bapa yang membuatkan kamu ni masuk dalam neraka sakar ni? Satu, lam naku minal musallin, kami dulu tak semaya. Kami dulu, yang ni semasa hidup di dunia lah, tak semaya. Lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin, kami tak beri makan kepada orang miskin dulu. Maknanya kita kata hak wajib zakat lah untuk orang miskin. Tak.
Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Kami dulu orang duduk kecek gapo-gapo hak tak betul, kami pun sekali juga mendustakan agama, mendustakan Islam, mendustakan Quran. Orang lain kata gitu, kami pun tunggu kata. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Kami dulu tak percaya, mendustakan hari kemudian. Hatta atana al-yaqin, sehingga kami didatangi yakin. Apa dia yakin? Situ hendaknya. Ujung tu. Hatta atana al-yaqin, sehingga kami didatangi yakin. Apa makna? Didatangi yakin, lepas tu kalau kami buat pula, tak ada gapo apa-apa masuk neraka aja. Insaf dah lah kita kata, dah yakin betul, lepas tu kami pun buat. Lepas tu apa masuk neraka? Hatta atana al-yaqin, di situ sehingga kami mati. Tu dalam ayat tu. Sebab tu Nabi faham tu. Sebab dia tak tinggal semaya. Menyebabkan masuk neraka. Bukan sebentar saja tak. Siapa mati kena buat tu. Jadi ayat ni dia mentafsirkan ayat tadi. Makna dia tu al-yaqin, makna dia mati. Jadi wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, sembahlah Tuhanmu sampai mati. Yang ni semaya. Kalau semaya tu satu bentuk sembah Tuhan. Itu satu bentuk penyembahan, mengabdikan diri kepada Allah. Selama mana? Sampai mati. Itu maksudnya. Dia sudah lagi, dia tak faham tu. Dia tak faham tu. Jadi dia ingat bahasa ni, kita boleh bahasa tu, kata tu hak selapis tu, yalah dah boleh dah nak tafsir. Tak boleh. Dia kena tahu bahasa hak dalam-dalam. Boleh bahasa yakin. Betul kita boleh. Bahasa kita pun yakin dah. Yakin lah. Apa nak kau dah aku lain? Tak boleh lagu tu. Tak boleh. Jadi ini satu contoh. Tafsirul mutasyabih alladhi la ya'lamuhu illa Allah. Tafsir mutasyabih, ayat hak samar, tidak jelas, yang tidak diketahui kecuali oleh Allah. Tebal nak tahu tu. Itu tafsir bil ra'yi lah. Sebab apa? Nabi tak ayat benda lagu tu dengan titik, dengan jelas. Kita tebal nak guna juga benda hak akal kita tak boleh nak jangkau, nak sampai ke situ tak boleh. Kita tebal juga kata. Tak boleh lagu tu. Yang ketiga, tafsir untuk menyokong fahaman yang tak betul. Dijadikan pegangan dia tu, fahaman dia tu sebagai asas, dan Quran ni nak menyokong dia, nak menarik perhatian orang, biar orang ni percaya guna Quran. Dia tidak buat Quran sendiri, tak mampu. Ajaran sesat dia lagu tu belakang, dia dakwa, dia gini, dia tak ada kitab sendiri, dia guna Quran tu, dia selewi Quran tu juga, tapi dia selewi. Jadi pakar tu tak pernah sabar lah. Pakar dia tak kira, dia guna untuk kepentingan dia, misalnya pokok berilui sini tak ada, tapi dia kalau ada bunga-bunga. Pokok berilui, dia percaya Nabi Muhammad ni kejadiannya daripada nur. Daripada nur. Apa dalil? Nuram mubina, kata dia. Ada nur dalam Quran tu berkenaan dengan Muhammad tu, maknanya Nabi jadi daripada nur, bukan daripada tanah, bukan daripada air manis biasa. Nabi ni kejadian dia daripada nur. Itu pahaman dia. Sebab dia nur tu lah, kata dia. Dia cara dia nak dia. Sebab dia nur tu lah, sebab tu dia berjalan tengah panas, tak ada bayar, kata dia. Sebab dia tu sendiri cahaya dah 10 matahari, apa nak ada bayar pula. Kita dia baru ada bayar sebab kita tanah. Dia tak ada bayar. Ada orang kata tu. Padahal Nabi tak ada bayar, tak ada satu pun hadis sahih.
Nabi kena tahi cahaya matahari ni, kena panas ke apa, supaya ramai-ramai. Sebab tu sahabat-sahabat bila sahabat mana-mana dalam perjalanan dia nak berhenti, dia teduhkan, dia cari kain, dia seduhkan. Kalaulah Nabi SAW di mana-mana awal duk turuk dia semua, ada pula cerita awal tu turuk dia, tak payahlah kita kata buka kain tu. Tapi dia bagi kau tu. Lepas tu kait dengan Nur Muhammad pula. Cerita Nur Muhammad dalam kitab-kitab tu ada sebut kan. Kitab-kitab lama tempat kita ni pun ada juga. Kitab-kitab lama, macam-macam kitab lah. Macam kitab Kashful Ghaibiyah, Allah tu ni dia ada cerita Nabi ni, kejadian dia daripada Nur. Nur tu daripada Nur Allah pecah jadi Nur Muhammad. Nur Muhammad tu jadi daripada Nur Muhammad tu asli Allah ni, dari sebelum nak jadi banyak-banyak ni pecah pada 40 gitu macam-macam cerita lah, panjang cerita lah tu. Ni semua bagi daripada dia. Jadi dalam Quran kata Nurum Mubin tu kan Nabi. Nabi, mana Nabi, kejadian Nabi. Dia tidak kata nur, mana cahaya. Nabi ni manusia, tapi dia menyinari manusia ni, menyuluh manusia. Itu bahasa kiasan. Bukannya ada kejadian dia tu daripada nur. Dia tak faham gitu. Dia kira memang kejadian. Mana cetek lah, kita kata cetek. Tapi beribu-ribu juta orang mengikut tu. Bukan seorang dua pengikut. Dia nak bawa tu banyak lagi orang lain lah, banyak lagi. Nabi tahu segala perkara gaib, Nabi tahu. Itu faham beri Tuhan beri ke dia bukan tahu sendiri, tapi Tuhan beri ke dia, tahu belakang. Tahu belakang. Ni salah canggah dengan Quran. Jadi dia guna ayat tu untuk menyokong dia. Misalnya Syiah, ayat mana ada sebut imam tu kau imam kita kata dia, sebab tu imamiyah kan. Wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin kan, dalam surah Yasin, ahsaynahu fi imamin mubin kata dia imam kita kan. Sebab tu kata dalam Quran ni, kalau kita tak pandai sungguh boleh jadi termakan. Apa kata imam? Imam lah. Padahal imam tu maksudnya kitab. Imam tu kitab, di situ maksudnya. Segala-galanya Tuhan sudah catat dalam kitab. Kitab mana? Lauh Mahfuz. Atau kita kata Quran kalau dalam dunia. Itulah tafsiran kita. Dia kata tak imam. Imam. Sebab apa dia pegang imam? Bukan kuat. Dia kata tengok ada dalam Quran. Demo gomo sangat kata ahli sunnah betul, ahli sunnah betul. Cuba mari ayat Quran so. Yang ada sebut ahli sunnah. Tengah anggolah kita. Kita ada kata di dalam Quran. Wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Ada sebutnya. Ada beberapa tempat sebut kata dia. Ini dia mustahabut ada. Dakwah betul. Dakwah Quran kata dia. Dia duduk balas gitulah, dia duduk kata kita pula guna Quran tu. Padahalnya tak ada kena bergenda si aksi tu dengan dia tu. Si ada bahasa Arab, makna suku waktu. Dia ayatlah ke dia. Sebab tu kita kata dia ayatlah ke dia. Quran tu ayatlah ke dia. Ini hak puak-puak hak sesat. Puak-puak hak sesat. Tafsir ayat maksud Allah memang begini seperti kita kata tadi. Dia tak betul hak lagu lain, lagu ni dia pastikan begitu. Tak boleh. Hak tafsir yang betul ni, kalau hak tafsir bil ra'yi ni dia kata gini, setakat hak dia faham berdasarkan dalil-dalil ni bukti-bukti ni ini. Mudah-mudahan gitu. Atau kalau ada dalil yang kukuh pasti itu sebab ada dalil yang terang. Kalau tak ada dalil yang terang
boleh jadi Allah SWT maksud. Setara tu ya. Dia tak akan kata mesti macam ni, tak boleh macam lain. Dia tak akan kata gitu. Sebab kalau guna fikir ke mana-mana pun, dia setakat tu yang paling tinggi. Tafsir istihsan dan hawa, mengikut hawa nafsu, ada juga lagu ni. Ada juga lagu ni. Dia tafsir apa ni, apa ni, dia tafsir misalnya ni tafsir Ahmadi, mungkin kita tahu, kenal, biasa dengar Sir Syed Ahmad Khan, dia ada tafsir juga, tafsir Ahmadi namanya. Dan dalam tafsir ni pokok dia ada pula tu, ramai lagi pokok lain, pokok anti hadis orang panggil, dia ada tafsir dia sendiri. Inda sidratil muntaha, dalam Quran sebut tu, inda sidratil muntaha, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa idh yaghsha sidrata ma yaghsha, dan seterusnya ayat tu. Dia kata sidratul muntaha, sidrah tu maknanya pokok dara. Pokok dara ada dalam dunia ni. Nabi naik Mi'raj mana kata dia? Tak ada Mi'raj. Ini dia guna fikiran dia tak siapa. Sebab orang zaman dulu tak boleh fikir macam mana nak naik atas, lemah, mati, tak boleh nak nyawa. Jadi Nabi Mi'raj karut semua ni, tak ada. Jadi kita kata dalam Quran tu tahu dah, kira-kiranya tu tahu dah, dia selalu dah, sifat selalu dah. Orang-orang lagu ni ambil kesempatan tu, dia jagalah Quran dia. Sebab selepas pada tu, inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa, dekat pokok sidrah tu ada surga. Maknanya bukan dunia tu, bukan dunia tu. Kalau dunia, surga ada atas dunia ni kau. Maknanya Nabi SAW telah naik ke angkasa lepas, jauh lagi daripada orang lain ni siapa. Orang lain ni kata pergi ke angkasa lepas, pergi angkasa lepas tu sejauh mana sangat. Jadi Nabi SAW pergi tu dekat syurga Sidratul Muntaha, atas daripada 7 petala langit. Di situ ada Sidratul Muntaha, lambang kepada penghujung alam ni. Lepas pada tu alam lain pula. Dekat tu ada syurga dia. Apa nak kata lagu mana? Nabi tak Mi'raj lagu mana kalau tu? 7 petala langit ni mana? Tekanlah ke bawah lah, ke atas lah kan? 7 petala langit ni, hak ni duduk atas. Jadi dia pergi tu Sidratul Muntaha, dekat tu ada syurga, menunjukkan sini Mi'raj tu betul ada. Sebab kalau Mi'raj tu tidak naik ke langit, atas lagi pada langit tu, macam mana dia sebut dalam ayat tu? Tuhan jaga selalu. Takut-takut orang kata pokok berdara tu ada mana-mana penjuru dunia lah, mana tahu. Kalau hak tu pelik dah. Macam mana Nabi pergi dalam masa yang sebentar tu, pagi tu siapa dah dalam keadaan masa tu nak mari Malaysia dia pun berapa hari kan, daripada Arab Saudi tu. Situ pun pelik dah. Tapi dia nak tahu pusing-pusing tu paling tinggi dia boleh terima gitu. Mi'raj dia tak boleh terima. Padahalnya dalam Quran itu sendiri menunjukkan Mi'raj tu ada, bukan Isra' saja. Hak Isra' tu subhanallazi asra tu, waktu tak apalah. Mi'raj tu mana dalilnya hak sana lah. Ayat dalam surah Najm. Hak tu sebab dia sebut indaha jannatul ma'wa. Ini menolak terus pendapat orang yang mengatakan Mi'raj tu tak ada. Sebab jannah dia duduk atas lagi pada lagi ke-7 tu. Tengok dia cuba nak pusing tapi tak berjaya. Sir Syed Ahmad Khan dalam tafsir dia kata, pasal dia tak terima mukjizat ni. Pokok Mu'tazilah tak terima mukjizat. Dia ni jenis Mu'tazilah, tapi dia banyak jasa kepada umat Islam. Banyak dia buat banyak benda molek, tapi pamer dia menyebabkan jadi bercelaru. Jadi dia tak terima mukjizat. Tak terima mukjizat. Hak Nabi Musa
dengan tokak dia tu, kata apa dia lagu ni kata dia, mana apa ni benda tak masuk akal, melucu kan kata dia. Benda-benda lagu tu. Jadi dia kata sebenarnya Nabi Musa ni pandai ilmu falak. Kata terbelah laut, kata terbelah laut, bukan terbelah laut kata dia. Itu saja gambaran Allah SWT ada ayat je. Hak sebenarnya kata dia, Nabi Musa ni pandai ilmu falak. Dia tahu, dia nak bawa lari pokok dia tu, umat dia tu, dia tahu pada ketika tu air surut, bukan air pasang. Maka dia pergi lah bawa dah. Dia tahu dalam masa berapa minit nak sampai ke sebelah sana, dalam masa berapa jam. Dan selepas tu air pasang akan mari. Itu sebenarnya kata dia, hak berlaku tu ada mujizat. Belah laut, apa dia jadi apa? Dengan tukar. Dia pergi kot. Dia sebut air surut. Sedang molek pok-pok Bani Israel itu lepas balik sana, pok-pok Firaun dia masuk dalam laut. Bila masuk tu dia hambat tu pasal surut kan. Air pasal mari itu lemah situ. Gitu ya kata dia. Sebenarnya tak ada benda pelik, benda bercanggah dengan akal, tak ada. Gitu berlaku. Dia pasal apa? Orang lagu ni dia terlalu nak jaga hati orang putih, bangsa barat. Ya payah nak terima mukjizat ni. Jadi lagu mana dia nak tarik demo tu, biar demo tu boleh terima juga Islam. Jadi dia tak usah kita tersecar ke mukjizat, tak usah bawa, tak usah kemuka ke mukjizat. Kita guna akal kita saja. Nak tengok dia boleh terima ke tidak. Jadi ada hak boleh terima. Kalau lagu tu ya Allah. Jadi hak terima tu pun tak betul jugalah. Kita rasa hak tak betul. Ya Allah juga kata kalau lagu tu kita boleh terima kalau lagu tu. Tujuan dia tu kadang-kadang molek. Dia nak dakwah, nak suruh orang masuk Islam, nak suruh orang boleh terima Islam. Jadi dia guna akal. Kalau guna mukjizat ni payah dia tu nak terima. Dan memang dia sendiri pun tak terima. Dia sendiri pun tak terima. Jadi dia tidak faham. Kalau kita tengok Quran SD membatalkan hak dia tu tak betul. Fa auhayna ila Musa an idrib bi'asakal bahr fanfalaqa fakana kullu firqin kattawdil azim. Misalnya dalam ayat tu Tuhan ayat bukan surut, bukan cerita air pasal surut ni. Ayat tu menafikan. Jadi tak betul lah hak dia. Tak lagi lah. Dia pun terpaksa pening kepala situ. Nak tahu sangat tak lagi. Kami wahyukan kepada Musa pukul laut tu dengan tukang. Tuhan kata dalam Quran dia suruh pukul laut. Takkan buat kerja sia-sia. Tuhan suruh. Memang tukang tu ada dengan dia dah. Fanfalaqa, maka terbelahlah laut, terbelah. Fakana kullu firqin kattawdil azim. Tiap sebelah ni, alik ni terbelah ni serupa gunung yang tinggi. Air tu cuma dia jadi macam ku gitu. Bukan surut apa lagu tu. Kalau surut ni air tak ada tidak jadi naik gitu. Jadi situ Allah tahu dah akan ada orang nak pusing ayat dia ni, dia puis lah. Sesoalnya gitu kalau kita perhati Quran gitu, apa sih dia? Dia cerdas lah. Kalau orang nak pusing kena sini. Tak lepas juga. Jadi begitulah keadaannya. Tak mungkin kita kata ini surut atau air pasang. Sebab apa? Air tu bila dipukul tu naik tinggi itu seperti gunung. Tak seperti gunung apa ya dengan tukak sikit tu seperti gunung yang semetar je kita kata mari selalu. Ni lama ni boleh lalu ni. Lorong besar. Jadi jalan tu. Sebab tu tak lagi. Tapi dia guna fikiran macam-macam lah. Ada ketika dia lemah, dia macam-macam usaha dia tu. Dia nak jaga sangat. Orang putih bangsa barat penjajah nak jaga sangat. Kalau boleh demo tu Islam, boleh jadi niat dia molek, tapi tak kena lah cara siapa menggadai prinsip kita kata. Gadai ajaran kita. Tak kena lah tu. Nak ambil hati dia pun siapa gadah kita, bukan dia lah tu. Itu cara dia, tak kena. Itu contoh-contoh lah. Kalau kita kata kalau nak bagi contoh,
Itulah, dan banyak lagi lah sebenarnya contoh-contohnya seperti itu. Syiah kata tabbat yada abi lahabin wa tab, celakalah atau binasalah dua tangan Abu Lahab. Dua tangan Abu Lahab tu siapa? Kita kata dua tangan dia, bahasa Arab maksudnya celakalah Abu Lahab. Dia sebut dua tangan, tak apalah, dia kata dar. Dua tangan tu Abu Bakar so, Umar so. Apa ada aku doakan? Dah. Dua tangan Abu Lahab tu Abu Bakar so, Umar so. Apa nak kira lah mana? Jadi punya dia teruk tu kan. Dia pusing, tak masuk akal langsung. Tapi itulah sesuai dengan pahaman dia, ajaran dia, hawa nafsu dia, musuh dia, nak menyatakan permusuhan dia tu terhadap Abu Bakar dan Umar, benci dia tu. Siapa dia kata yada tabbat yada abi lahabin, dua tangan Abu Lahab tu Abu Bakar dan Umar. Itu maksudnya Abu Bakar dan Umar tu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar tu lah. Kita kata kok mana pula Abu Bakar dan Umar ni jadi dua tangan Abu Lahab? Dia tak kira, dah. Dia kira buih dia. Tapi ada orang boleh tu. Bukan seorang dua, ramai juta tu penganut Syiah tu, tak percaya dah. Quran tu lah juga ni. Dia pesongkan. Jadi Quran ni jadi bahan mainan, tak tahu gapo dia kan lagu tu. Jadi kalau orang tengok gitu kak, gapo dia Quran, apa faedah kata lagu tu? Apa Bakar dan Umar duk bela kafir kau? Dia pusing. Ingat takiyah dia, gapo faham takiyah dia tu. Pusing pula kau. Seorang, kita tengok semula muka surat 12 tu. Muka surat 12. Seorang ahli tafsir, biar bagaimana hebat dan ikhlas sekalipun, tetap mungkin melakukan kesilapan, kerana ia tetap seorang manusia. Ia hanya seorang umat, bukan seorang nabi atau rasul yang maksum. Bagaimanapun ada perbezaan di antara kesilapan yang berlaku pada seorang pentafsir ahli sunnah yang ikhlas dan pentafsir dari kalangan ahli bid'ah, ada beza. Jaga kita ingat sama. Pentafsir dari kalangan ahli sunnah yang ikhlas dan menggunakan kaedah-kaedah usul tafsir dengan sebaik-baiknya diampunkan jika tersalah dalam pentafsirannya. Sedangkan pentafsir dari kalangan ahli bid'ah tetap dikira bersalah meskipun benar dalam pentafsirannya. Ini kerana kebenaran dan ketepatan tafsirannya hanyalah satu kebetulan semata-mata. Bukan bermakna ketak di payah ni jadi takut pula. Dah, memang manusia ni dia kena ada cabaran gitulah, dia dapat pahala besar, dia pun ada keinginan lah nak buat tu. Kalau tak ada ganjaran yang besar, ada ancaman saja, tak ada orang nak kalau lagu tu. Ni ulama-ulama gomo buat tafsir. Sebab apa? Pasal dia kira pahala besar. Lepas tu tidak mungkin ke dia buat salah? Mungkin. Jangan kita ingat, bila seorang ahli tafsir ni, dia mesti betul. Betul lah kok. Dah. Jangan duduk situ. Kena ingat, dia mungkin salah, tapi kita sedar. Sebab dia manusia, dia mungkin salah. Bila dia salah, kita terus terima hak tu. Ambil dia, molek-molek dia, hak lain banyak lagi. Jangan pula kita buruk-buruk dia, kita kecam dia habis-habis. Tak apa kita kenalkan jasa dia ke apa tu, tak boleh lagu tu. Nak cari manusia yang terjamin betul, tak ada. Walaupun dia kata dia tafsir dengan hadis sekalipun, boleh jadi dia mari hadis tu hadis maudhu', hadis dhaif, dia tidak sedar. Jadi satu kesilapan yang ada lah kot ni. Kalau kata guna hadis saja pun, dia akan mungkin ada kemungkinan untuk tersalah. Apalagi kalau guna fikiran, lagilah. Tapi kok mana-mana pun kita kata dia orang ada lesen. Sebab kalau kita
ni lah bawa kenderaan ni ada lesen lain, dia belajar, memang dia belajar kerusuh benar. Berapa hari tu nya suruh duduk situ dah, berapa jam kena tunggu dia tu, kena periksa gini-gini, teh lah, apa praktikal lagi, dia belajar. Seorang doktor lah, doktor ni memanglah untuk menyembuhkan orang, mesti kau sembuh. Ada kalanya kau teruk, mati pun ada orang. Tapi orang buat pergi semacam. Sebab apa? Sebab dia ada lesen. Bila ada lesen tu lagu lain lah. Sebab kita orang ada lesen bawa kereta, kita nak naik kereta dia, jenera tidur. Bah kau ada. Cuba kalau tak ada lesen, kita tak ada lesen, tak jenera tidur tu. Tak jenera, tak boleh. Kalau boleh berhenti kan nak turun, tak say dah. Begitulah juga dengan ahli tafsir ni. Tapi kalau ni ahli bid'ah ni, walaupun dia tafsir betul, kebetulan je tu, kebetulan. Sebab kita kata orang tak ada lesen, tak ada berlaku apa-apa dia bawa, malah gitu. Tapi boleh jadi banyak benar kemungkinan untuk dia binasa kerana tu. Boleh jadi sampai peringkat tu. Lepas tu kalau dia bawa orang pula lagi bahaya lah. Kalau dia sendiri pun tak boleh. Begitulah juga dengan tafsir ni. Kemudian selebihnya tu tak ada apalah. Kita pun lewat sekatu dah dulu untuk malam ni. Wallahu a'lam.